Assalamualaikum and hai semua, welcome back to Mamal Kita Channel edisi Beta Passion. Hari ni saya nak share dengan korang 3 cara untuk kita tampal kebocoran pada tong gabus kita. Jom kita simak video. Okey, kat sini saya akan tunjukkan 3 option yang korang boleh guna untuk tampal kebocoran tong gabus korang. Biasa tong gabus ni dia bocor, satunya sebab semut suka gigit. Macam tempat saya ni memang semut suka gigit. Dia gigit, dia buat lubang, lama-lama air keluar, dia pun berenang entah ke mana. Dia juga yang mati, tapi biasalah kan. So kita tak boleh nak elak benda tu. Yang keduanya, kita basuh terlalu kuat, lumut-lumut tu hilang. Kali hijau lumut-lumut tu kan, lumut-lumut tu hilang, korang basuh, dia akan hasilkan lubang. Lepas tu saya pun tak tahu mana punca lubang tu, dan dia pun menyebabkan kita gabus kita bocor. Okey, option yang pertama, saya gunakan cat besi. Cat ni saya guna untuk cat saya punya grey rumah, ataupun korang punya grey rumah saja ada nak tukar color sikit kan, ataupun tempat-tempat karat tu, saya memang beli cat ni. Jadi murah je satu tin ni, kurang lebih RM17. Jadi lebih-lebih saya cat tu, saya rasa nak guna untuk tong gabus ni. Tapi masalah dengan cat ni, dia ada bau tau. Bau cat tu korang kena bersihkan bau cat sebelum korang guna untuk ikan laga korang. Okey, yang kedua, korang boleh guna silicone sealant. Benda ni kita boleh beli je dekat Mr. DIY. Tak silap saya harga dia RM9.5. Saya pun dah tak berapa nak ingat, lama dah beli ni. Guna ni untuk buat wainscoting kat rumah saya. Itu ni lebih-lebih dia. Tunjuk sampel lah. Sebelum ni memang saya pakai silicone sealant ni. Silicone sealant ni kita nak pakai dia dengan syarat kita tahu mana location ataupun tempat bocor tu. Kita memang tuju-tuju kat situ bocor, jadi kita boleh tembak dengan silicone sealant. Masalah dia adalah kos dia sedikit tinggi, sebab kalau nak beli silicone sealant tu kita letak RM10 lah. Dan dia punya pistol dia tu, pistol dia tak silap saya harga dalam ada RM4 lebih. Yang ini saya beli RM9.5, tak silap saya lah So dia kuat sikit lah, sedap sikit kita pakai. Macam tu. Kalau korang tak tahu mana tempat bocor tu, susah sikit. Takkan korang nak tampal di setiap penjuru macam cat tadi kan. Macam cat kita tak kisah, kita tak tahu mana location dia, kita sapu je semua tempat kat dalam tu, InsyaAllah dia boleh tertutup lah lubang tu dan tak bocor. Tapi kalau silicone sealant ni, kita tak tahu mana tempat bocor dia. Tapi kalau silicone sealant ni, kita kena tahu tempat bocor dia. Jadi kita tembak ke tempat bocor tu, tempat mana semut suka gigit tu, kita boleh tembak lah. Di samping tu juga mungkin gabus kita ada tempat macam merekah tau, rekahan dia. So kat situ korang tampal sahaja silicone sealant ni, InsyaAllah dia kuat tau. Saya pernah pakai benda ni, nanti saya tunjuk. Dia memang kuat lah. Setakat saya pakai silicone sealant ni, Alhamdulillah dia bagus lah. Ok, option ketiga adalah menggunakan ini, alas meja yang plastik kan. Alas meja plastik tu, so ada banyak pilihan. Ada yang clear, ada yang berbunga-bunga. Itu terpulang pada korang mana satu yang korang suka. Hasil dia sama je insyaAllah. Ok, dia boleh stretch out. Stretch korang biasalah kan, plastik memang boleh stretch pun. Jadi korang ambil je. Yang ni saya beli murah sikit, tak silap saya RM2.5 kot harga dia untuk 1 meter. Kalau yang clear tu, sebenarnya saya pakai yang clear tu juga. Clear tu bagus juga, tapi harga dia mahal sikit, RM3.30 ke RM3.5 untuk 1 meter. Tapi yang ni tak silap saya RM2.5 ke RM2.8 macam tu lah, ataupun RM3. So dia murah sikit berbanding dengan yang clear tu. Jadi terpulanglah pada korang, korang nak pakai yang mana tak ada masalah. Korang yang nak membeli ikan laga boleh pergi ke IG Makmal Beta ataupun Facebook Makmal Beta. Dan korang juga boleh like Facebook page Makmal Beta. Okey, ini gabus saya. Bawah tu korang perasan, ini gabus legend ni, dah lama saya pakai yang tak buang-buang lagi. Okey, so kat situ tu dulu ada lubang tau, semut gigit. Jadi saya tembak dengan silicone sealant. Alhamdulillah sampai sekarang tempat tu tak bocor lagi. Tapi masalahnya silicone sealant ni dia dah gigit saya punya alas meja tu yang saya tampal sebelum ni. Jadi dah berlubang, air pun keluar. Jadi saya kena ganti dengan alas meja yang baru. Saya tak nak buang, saya biar je kat situ. Jadi saya akan buat lapisan baru je dalam ni. Saya ambil 1 meter panjang, 2 meter lebar untuk satu tong gabus ni. Ok, korang tampal je first satu side. Kita tampal dengan 3 kedudukan lah, 3 lokasi dia tu, kat tengah-tengah, kat tepi kiri dan kat tepi kanan. Jadi kita tampal je seletik kat situ untuk first. Jadi sebelum tampal tu korang setting dah betul-betul supaya tepi dia sama je, supaya nanti tak adalah susah sangat kita nak setting
selotip dia tu. Okay, saya guna selotip duduk sinar ni banyak, dah lama beli ni, masih bertahan lagi sebab function dia tak saya guna untuk kerja-kerja gini, jadi tak habis, alhamdulillah. Ok, so tampal bahagian tengah dulu, kita pastikan tegam betul-betul kemudian kita tampal di sebelah kiri dan kanan. Dah selesai satu side, kita akan ambil satu side lagi. Kemudian untuk side yang pendek ni kita akan buat lipatan tau. Lipatan ni korang kena pastikan betul-betul terlipat. Dia masalahnya ikut ikan kecil ni, ikan akan masuk belah lipatan tu, jadi dia, lepas dia masuk dia tak jumpa jalan keluar, lama-lama dia mati, mereput kat situ. Kesian juga. Jadi pastikan korang betul-betul buat lipatan. Biasanya saya akan letak satu selotip lah supaya dia tertutup, tapi masalahnya selotip ni bila dia kena air dia akan terbuka balik tau. Jadi janganlah terlalu excited lepas buat terus pakai. Jadi mungkin kita kena biarkan dalam masa yang lebih panjang kot, ataupun guna selotip yang lebih tahan macam akrilik tu, saya rasa kuat sikit kot. Itu dah betik kan. Jadi saya akan tampal belah kiri dan belah kanan tu, dan lipatan tu saya akan buat lipatan yang paling agak sedikit kemas lah. Tapi benda ni susah juga nak elak ikan masuk ni, terutamanya ikan yang kecil-kecil kan. Ikan yang umur sebulan tu memang kerja dia memang menyorok je. Jadi bila dah sorok kat situ, lama-lama dia tak jumpa jalan keluar. Ok, so saya dah tampal untuk 4 penjuru. Ada lebihan-lebihan kat atas ni terpulang pada korang. Kalau saya macam saya potong je, lebih-lebih tu saya potong je. Ok, yang berlipat-lipat lagi saya tambah lagi selotip. Dan bahagian tepi ni kat luar dia tu saya akan kelilingkan dengan selotip supaya bila korang isi air dia tak terangkat dan tercabut. So keliling lah, korang buat lah beberapa layer supaya dia kuat sikit. Ok, saya dah jemur daripada satu pagi sampai petang. Saya harap selotip tu dah kuat melekat dia. Jadi petang sekarang ni saya nak masukkan air dalam dah, nak test sama ada benda ni bocor ataupun tak, sebab saya beli lama juga ni, takut-takut bocor kan. Jadi saya test dengan ikan gapi yang diorang sauk kat longkang ni. Saya beli kat kedai ikan ni, sebenarnya ni adalah makanan ikan toman saya. Kadang-kadang kita bagi ikan laga yang reject kan, tapi ikan saya tak ada dah sekarang ni. Jadi saya terpaksa beli ikan lah. Tangan siapa tu? Laju kan, nak tangkap, suka dia bagi kat ikan toman makan. Ok, so saya nampak sekarang ni macam ok, tak ada bocor. Ok, ni sebelah petang saya dah isi air penuh, jadi air alhamdulillah tak bocor. So selamat digunakan insyaAllah. So saya akan habiskan dulu ikan gapi ni. Saya akan bagi ikan gapi ni dekat toman. Bila dah habis saya akan bersihkan sekali, kemudian saya akan masukkan ikan beta saya lah. Okay, so korang kalau ada gabus-gabus, tong gabus yang bocor, korang jangan buang, bazir. Korang tampal guna plastik ni. Saya rasa plastik ni yang paling murah kot. So kita akan pakai plastik ni lah, lebih jimat. Jangan buang, bocor buang, susah juga kan. Sekarang pun saya nampak macam tak berapa kualiti lah tong gabus yang saya beli hari ni. Petang pun dah rasa macam isi air dah bocor, mungkin tak berapa power kot. Kalau kat kedai biasanya harga standard yang kecil RM4.5 saya beli, yang besar tu tak silap saya RM7.50 hingga RM11 harga dia. Jadi mahal juga tu, takkan setiap kali bocor kena beli baru kan. Baik korang tampal, ataupun kalau rumah korang dekat dengan pasar, korang boleh ambil kat pasar. Masalah dia ada bau ikan yang kuat tu, hanyir kuat kan. Jadi kalau korang ambil daripada pasar, saya pun pernah ambil pasar juga, saya basuh dulu untuk sehari 2 hari. Biasanya kita akan letakkan air yang penuh, kemudian saya guna limau nipis atau limau kasturi, saya letak dalam 2 ke 3 biji macam tu, dengan daun dia sekali, kita boleh koyakkan. Jadi kita rendam, kita keluarkan air limau tu, jadi nanti bau hanyir tu akan hilang. Dan korang jemur kat tengah panas lah, InsyaAllah bau tu akan hilang. Ok, saya rasa sampai sini perkongsian saya kali ni. Korang rasa video ni bermanfaat?
korang boleh tekan button like dan korang boleh share dekat kawan-kawan. Dan korang nak appreciate kerja saya dan korang nak hargai kerja saya, korang boleh tekan button subscribe dan butang loceng di sebelah kanan. Hingga jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.